mendatangkan pendahuluan yang bagi tajuk kajian kami yang bertajuk Epistemologi Kekuasaan dalam Sistem Politik Islam. Epistemologi bermaksud pengetahuan dan hujah logik, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang falsafah. Ia juga adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme. Banyak pendebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang, iaitu analisis sifat pengetahuan, bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan dan justifikasi. Islam merupakan agama yang paling kaya dengan pemikiran politik. Pemikiran politik Islam bermula dari masalah etika politik, falsafah politik, agama, hukum hingga tata cara kenegaraan. Walau bagaimanapun, keragaman khazanah pemikiran politik Islam itu boleh dikaitkan bermula pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Politik merupakan satu cabang daripada kehidupan yang mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Tanpa kedudukan politik yang stabil dan bersistematik, sesebuah negara atau masyarakat pasti akan porak-poranda. Di samping itu, kuasa politik amat penting bagi menjaga dan melaksanakan usaha dakwah Islamiah. Politik dan dakwah adalah dua perkara yang begitu sensitif dan penting kepada negara dan di dalam kalangan masyarakat. Politik bukan sahaja berkait dengan pentadbiran sesebuah negara, malahan ia melibatkan pentadbiran kekeluargaan dan kemasyarakatan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira binti Muhammad Ismail, A18A0051, ingin menerangkan tentang ringkasan artikel yang kami pilih. Okey, artikel ini mempunyai dua persoalan. Yang pertama, apa itu negara Islam dan bagaimana paradigma isi negara tersebut menerima Islam. Okey, artikel ini menjawab persoalan-persoalan tersebut kerana sistem politik Islam dikira relevan dan universal digunakan oleh seluruh dunia ini. Ada yang menanyakan bagaimana sistem politik ini masih digunakan walaupun sudah berlaku peredaran zaman yang begitu panjang. Tetapi kajian menunjukkan sistem politik Islam masih lagi relevan dan tidak lapuk melalui peredaran zaman ini. Kemudian, 5 isi yang terdapat dalam artikel ini sangat-sangat relevan kepada tajuk artikel yang kami pilih. Okey, secara jelasnya, sistem politik Islam ini menunjukkan kesahihan dan membawa kehidupan masyarakat secara sejahtera dan mengikut nilai-nilai etika. Sekian sahaja daripada saya mengenai ringkasan artikel. Isi-isi seterusnya akan dibentangkan oleh rakan-rakan kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Murshidah binti Aisalib dan hari ini saya akan bentangkan tentang 5 isi yang terdapat dalam artikel ini. Okey, yang pertama adalah makna dan kekuasaan dalam Islam. Okey, yang pertama, Piagam Madinah merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam penyebaran dakwah dan juga pembangunan negara Islam. Dokumen politik ini adalah untuk menyatukan komuniti penduduk Madinah. Yang kedua ialah Al-Quran sebagai sumber rujukan dalam politik Islam. Al-Quran merupakan sumber wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam.
Dan Al-Quran ini diturunkan kepada manusia untuk menjalani kehidupan berlandaskan wahyu Allah. Yang ketiga adalah As-Sunnah yang merupakan praktik dan perbuatan Nabi. As-Sunnah merupakan segala perbuatan, perkataan atau ikrar oleh Nabi Muhammad SAW dan ia mengandungi segala perkataan dan tingkah laku yang harus dilaksanakan oleh seseorang Islam dalam mengharungi kehidupan mereka. Yang keempat ialah ijma' sebagai penyelesaian masalah politik. Ijma' merupakan kesepakatan mujtahidun dalam sesuatu perkara yang berurusan agama. Ijma' juga merupakan kebenaran yang tergolong dalam kebenaran khusus umum dan individu. Okey, yang terakhir adalah hukum kias. Hukum kias merupakan membawa maksud yang merupakan mengukur sesuatu atau mengukur sesuatu yang lain dan mengamalkannya secara terminologi. Dan kias adalah untuk menjelaskan kebenaran untuk menegakkan keadilan sistem sosial. Sekian, terima kasih. Hai, saya Humairah. Seterusnya saya akan membincangkan tentang hubung kait artikel dengan konsep falsafah. Okey, konsep falsafah yang pertama ialah epistemologi. Epistemologi ini merupakan kajian tentang pengetahuan, justifikasi dan realisme kepercayaan. Okey, pertama sekali perkara yang ada di dalam artikel ini ialah dasar-dasar dalam kekuasaan Islam. Okey, perkara ini sangat berkait rapat dengan konsep epistemologi. Kita dapat tahu bahawa epistemologi dapat membantu dan dapat memahami cara dan arah manusia berfikir daripada mempengaruhi peradaban manusia. Konsep epistemologi berkait rapat dengan Al-Quran sebagai rujukan hukum Islam. Al-Quran. Okey, Al-Quran ialah merupakan kitab suci Allah yang berisi wahyu diturunkan untuk Rasulullah dan umatnya yang mengandungi panduan hidup bagi setiap orang Islam. Okey, As-Sunnah. As-Sunnah ialah perbuatan atau ikhtiar daripada Rasulullah. Sunnah biasanya disaksikan dari generasi ke generasi. Okey, seterusnya ialah akhir sekali ialah ijma' dan hukum kias. Kedua-dua perkara ini berkait rapat dengan konsep epistemologi iaitu kebenaran ilmu sesuatu perkara yang memerlukan renungan yang mendalam dengan melihat sesuatu isu dari aspek secara menyeluruh dan mendapat pandangan yang jelas dan adil, jelas dan sahih. Okey, seterusnya ialah konsep ontologi. Ontologi ialah ilmu pengetahuan yang paling menyeluruh dan kuno. Okey. Ajaran yang dijadikan sebagai landasan untuk berfikir, bertindak dan tingkah laku manusia. Perkara ini sangat berkait rapat dengan ontologi kerana setiap perincian dan dasar yang dikeluarkan oleh Piagam Madinah sangatlah dalam dan tepat. Al-Quran, setiap yang terkandung di dalamnya kenyataan menjelaskan kewujudan yang meliputi semua realiti, semua dalam bentuk yang memberi panduan kepada manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Ia sangat berkait rapat dengan konsep ontologi. Seterusnya ialah Al-Sunnah. Al-Sunnah ialah ciri ontologi di mana unsur-unsur dan tidak mengandungi huraian yang bertentangan. Ianya saling berkait dan bersesuaian seperti mana di dalam artikel sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nama saya adalah Shantini Seniorson dan nombor medek saya A18A0812. Akhir kata, secara umumnya epistemologi bermaksud pengetahuan dan hujah yang logik. Dari segi bahasa pula, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan satu cabang falsafah. Epistemologi juga adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme.
Jadi, kita boleh dapat mengenal pasti 5 isi penting yang kawan-kawan saya sebelum ini pernah menceritakan. So, perkara ini menyebabkan sarjana terus mengkaji mengenai keberadaan kekuasaan dalam sistem politik Islam yang boleh mengatur kehidupan masyarakat dan seluruh negara sama ada ia sesuai ataupun tidak. Jadi kesimpulannya, artikel ini dapat memperolehi bahan-bahan berharga tentang hakikat, kekuasaan dan politik Islam dan berharap dapat menjadi sumbangan bermanfaat kepada kehidupan berpolitik dan negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih.